Al-Batul, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah sebut terang-terang nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Apa kata Allah? Dan juga satu misal perbandingan yang baik, iaitu Maryam binti Imran. Nampak? Bila Allah nak cerita tentang kisah kebaikan wanita, bukan saja namanya Allah sebut dengan terus terang, sekali dengan bintinya. Anak siapa? Anak siapa? Kan? Jadi ini satu sanjungan Quran kepada wanita. Tapi bila wanita itu buat benda tak elok, disembunyikan namanya. Tak perlu yang tahu kena benda buruk apa yang dibuat. Iya. Nampak? Bagaimana Allah menjaga air muka. Ini menjaga air muka lah ni. Kan? Tak perlu kita sebut. Ya. Jadi kalau kita tengok pada ayat yang lain, ya, Allah sebut nama Maryam lagi dalam surah Imran ayat 42. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat berkata wahai Maryam. Malaikat pun pandai. Oleh kerana Maryam ni orang baik, itu disebutkan namanya wahai Maryam. Ya, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan telah memilihmu beroleh kemuliaan melebihi perempuan-perempuan seluruh alam yang sezaman denganmu. Jadi, pertama sekali kita nak sebut pada mereka ni, Quran sangat menghargai dan menjaga air muka wanita. Takkan dijatuhkannya. Ya. Kemudian kita dapat lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala bila dia menceritakan tentang wanita-wanita yang tidak baik ini, dia menggunakan satu istilah yang tak sama dengan wanita-wanita yang baik-baik. Oh, ada beza. Ada beza. Ya. Istilah tersebut ialah istilah imra'ah dan juga zauj. Kalau Allah Ta'ala nak cerita tentang wanita-wanita yang orang kata tidak baik dengan suaminya, tidak seagama dengan suaminya, tidak sealiran dengan suaminya, ataupun dia sealiran tetapi dari segi biologi dia, dari segi kemanusiaan dia, kewanitaan dia, contoh dia tak dapat nak berikan anak pada suami dia, pun diberikan istilah imra'atun. Imra'atun. Nanti kita tengok ayat dia, ya. Tapi apabila Quran bercerita tentang wanita yang sealiran dengan suaminya, itu seakidah dengan suaminya, yang baiklah, yang menghadiahkan kepada suaminya anak, itu ya. Jadi Quran menggunakan istilah zauj. Oh, Masya Allah. Memang ada Ustaz. Ya. Dia ada perbezaan. Mari kita tengok ayat tersebut, ya. Seronok mengaji tafsir ni. Ya. Cuba sidang pendengar melihat surah At-Tahrim ayat 10. Ya, Allah kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah mengemukakan satu misal perbandingan, ya, bagi orang kafir, ya. Mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya, yaitu perihal isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Mereka berdua berada di bawah jagaan dua orang hamba yang soleh dari hamba-hamba kami, ya, dan pada itu mereka berlaku khianat kepada suami masing-masing. Nampak tu? Jadi Allah Ta'ala guna istilah imra'ah dan tidak disebut pun namanya. Dia tak mention nama pun. Perempuan, ada seorang perempuan. Itu aja. Perempuan tu kan, tak ada dia sebut si fulanah binti fulanah, tak ada. Sebab apa? Sebab ni nak cerita tentang keburukan mereka yang mengkhianati suami mereka. Khianat di sini bukan makna mereka itu bermain kayu tiga di belakang suami, tidak. Khianat di sini artinya mereka itu suaminya pendakwah Islam, mereka ni tak seairan dengan suami, itu saja. Kurang kepada agama. Ya. Siapa dia? Imra'atan Nuh wa Lut. Isteri Nabi Nuh dan juga isteri Nabi Lut. Ya. Dan kalau kita lihat juga isteri kepada Firaun. Isteri kepada Firaun
di Asia. Ya, dia Islam, mukminah, muslimah, tapi suaminya masya-Allah. Itu ketika menceritakan tentang kisah Asia ni, Quran menggunakan istilah imrah juga. Bukan kerana keburukan Asia, tetapi kerana dia tidak sealiran dengan suaminya. Oh, bukan sebab buruk. Bukan sebab buruk. Tapi tidak sealiran. Ya. Tengok Allah Taala sebut dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan kepada orang mukmin, ya, berhubung rapat dengan orang-orang kafir kalau tidak terjejas keadaan imannya, iaitu perihal isteri Fir'aun. Ketika ia berkata, wahai Tuhanku, benalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga, dan selamatkanlah daku dari Fir'aun dan perbuatannya yang kufur, serta selamatkanlah daku daripada kaum yang zalim. Jadi guna istilah imrah juga. Ya, jadi maknanya istilah imrah itu bukanlah semata-mata kerana wanita itu jahat, tidak, itu bukan ya. Negatif lah. Bukan negatif, tapi sekadar untuk pengasingan istilah. Kan? Tapi kalau wanita itu bagus, baik orangnya, maka digunakan istilah zauj. Zauj. Zauji. Zauj ini dalam bahasa Arab artinya kita mencampurkan sesuatu dengan sesuatu, maka zauj lah. Maka kalau sealiran dengan suaminya, maka digunakan istilah zauj. Ya, ataupun dia wanita yang agak sempurna, boleh menghadiahkan anak pada suaminya, pun dipanggil zauj. Ya. Saya tertarik betul apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah isteri Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berkahwin dengan isterinya agak lama, tempoh yang cukup lama, sampailah kedua-duanya dah sampai umur tua lah, dah jadi warga emas dah. Biasanya warga emas ni agak sukalah nak melahirkan anak, gitu. Tapi ketika Nabi Zakaria melihat bagaimana seorang putri yang dididiknya sehingga boleh menjadi seorang solehah, iaitu Maryam, Sayyidatina Maryam, ya. Nabi Zakaria yang didik dia. Itu sehingga Maryam ni jadi wali Allah, wanita baik. Kan bila Nabi Zakaria jumpa dia beribadah, tiba-tiba lihat ada buah musim panas depan Siti Maryam, padahal waktu tu musim sejuk. Ya tu. Bila Maryam beribadah pada musim sejuk, ada buah musim panas. Nabi Zakaria bertanya, dari mana buah ni wahai Maryam? Ini daripada Allah. Ini Quran Allah. Ketika itu terdetik di hati dia, ya Allah, aku ini tarbiyah Siti Maryam sampai jadi macam ni. Alangkah baiknya kalau aku ada anak sendiri. Dan anak ini dapat meneruskan perjuangan aku mendakwakan Islam kepada manusia. Tapi kalaulah aku wafat, meninggal dunia, tak ada zuriat, siapa nak teruskan perjuangan ini? Kan? Sedangkan dia tengok sepupu sepapat dia, semua orang kata hanyut ke laut. Sepupu sahabat Nabi Zakaria ni hanyut ke laut. Itu. Siapalah yang nak diharapkan? Jadi ketika itu dia berdoa pada Allah, ya Allah, ya, berikan aku anak. Tapi kita tengok cantiknya bahasa Al-Quran ini. Bila dia menceritakan keadaan isteri Nabi Zakaria belum lagi melahirkan anak, digunakan istilah imrah. Tapi nanti kita lihat setelah isteri Nabi Zakaria melahirkan anaknya Yahya, digunakan istilah zauj. Baik, kita tengok ayat tersebut. Ya. Dua-duanya ada. Ya, ada dua-dua. Baik, ini ketika Nabi Zakaria mengadu kepada Allah bahawa isterinya tak dapat lahirkan anak. Ya, cuba kita tengok digunakan istilah apa. Kita boleh rujuk dalam Al-Quranul Karim. Allah dalam surah Al-Imran ayat 40. Ya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya. Tengok digunakan istilah wa kanat imraati. Ya, dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas agama sepeninggalanku, dan isteriku pula adalah seorang yang mandul. Oleh itu, kurniakanlah daku di sisimu seorang anak lelaki. Jadi ketika isteri Nabi Zakaria belum melahirkan anak,
Nabi Zakaria sedang berdoa mengadu tentang masalah istrinya tu, digunakan istilah imraati, wa kanat imraati, adalah istriku. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu istri juga, tapi dalam istilah Quran digunakan imra'ah. Ya. Jadi lalu Allah Taala memberi kabar gembira kepada Nabi Zakaria. Wahai Zakaria, kamu akan dikurniakan anak. Ketika itu Nabi Zakaria melahirkan pula, rasa terkejut dia. Isteri aku ni dah tua tu, boleh ke dia lahirkan anak? Ketika itu Nabi Zakaria, Quran menggunakan istilah imra'ah juga. Cuba kita tengok dalam surah Al-Imran ayat 40. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balagani al-kibaru wa imraati akhir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku akan beroleh seorang anak padahal sebenarnya aku telah tua dan istriku pula mandul. Istilahnya ialah wa imraati akhir. Digunakan istilah imra'ah. Istriku itu mandul. Ini ketika Nabi Zakaria melahirkan rasa takjub dia. Bagaimana isteri aku yang mandul tu boleh lahirkan anak? Ya. Baik, mari kita lihat setelah istrinya berjaya melahirkan anaknya Sayyidina Yahya. Ketika itu istilahnya sudah berubah. Tengok ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90 Allah sebut, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Ada datang guna istilah zaujah dah, ya. Maka kami perkenankan doanya dan kami kurniakan kepadanya anaknya Yahya dan kami perelokkan keadaan istrinya yang mandul. Wa aslahna lahu zaujah, kami perelokkan keadaan istrinya. Mana perelokkan tu, kalau dulu mungkin ada problem dalaman, ya, maka Allah Ta'ala perelokkan, baiki, akhir sekali dia berjaya melahirkan anak. Jadi dekat sini kita dapat melihat bagaimana Quran itu cukup teliti di dalam bermuamalah dengan wanita ini. Maklumlah perempuan dia mudah terasihati, betul tak? Sebab tu saya cukup jaga benda-benda ni. Ya tu ya. Kalau nampak dia macam dah naik kilogramnya, kita takkan guna istilah yang boleh menyakitkan hati kan. Kita kata ni mungkin baju awak dah mengecil ni. Oh, ya Allah. Baju kecil ni, tu ya. Kena beli baju lain. Boleh hati. Wanita, sebab Quran mengajar kita begitu, menjaga istilah-istilah jangan sampai menyakitkan hati mereka. Ya. Jadi kita dapat lihat bagaimana Quran cukup prihatin apabila berbicara tentang wanita. Ya. Baik, ini kita menolak pandangan yang mengatakan bahawa kisah-kisah dalam Al-Quran menghina wanita. Tidak. Ya. Sebab Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang kisah An-Nahl ayat 92 tadi itu, bukanlah matlamatnya menceritakan keburukan wanita itu, tidak. Tetapi nak mengambil pengajaran, dan namanya pun tidak disebut. Betul. Tidak disebut, ya. Tetapi bila Quran menceritakan tentang kebaikan wanita, namanya disebut dan anak siapa pun disebut. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Maryam binti Imran, siap sebut bapa sekali, yang kami sucikan farajnya. Ya. Jadi itulah indahnya Al-Quran. Jadi beruntunglah wanita-wanita di luar sana tu apabila kamu diberikan nikmat iman dan Islam, kerana Islam ini ialah agama yang membela kaum wanita. Ya. Jadi kita kena ajak lebih ramai wanita-wanita di luar sana untuk memahami Islam, ya, kerana ini agama yang memang cukup sesuai untuk semua wanita dalam dunia ni. Sama ada yang sedang gembira ataupun yang sedang kecewa. Semua ada. Semua ada. Boleh. Al-Quran tolong bantu. Quran tolong bantu. InsyaAllah, insyaAllah. Ini baru sedikit tu berbunga-bunga dah hati sahabat-sahabat wanita kita kat luar sana, dan lebih berbunga hati suami-suami juga sebab tahu macam mana nak tackle isteri mereka. InsyaAllah kita akan berkongsikan banyak lagi. Lepas ni nak tahu juga bila kata-kata ada Al-Quran sebutkan betapa wanita itu bukanlah direndahkan tapi dijaga sebenarnya menulis apa yang dikongsikan dalam Al-Quran. Tapi ada juga nak tanya bagaimana pula yang meningkatkan ataupun melihat wanita itu tinggi, bagaimana, adakah disebut dalam Al-Quran? Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Cobalah sedaya mampu hidupkan bererti. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan berlengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Hai Lina, kenapa tak pakai sarung tangan untuk ambil makanan kucing tu? Kita tak tahu bahan mentah apa yang digunakan tu. Alah, ibu ni makanan kucing jenama Power Cat keluaran Adabi. Wah, Power Cat, produk keluaran Adabi. Ya ibu, semua bahan mentah adalah dari sumber halal Thailand yang dijamin oleh Adabi. Power Cat juga berkhasiat si oyen selera makan, jarang sakit dan najisnya tak berbau sangat. Tiada pengawet, tiada pewarna dan tiada tambahan garam. Alhamdulillah ada Power Cat untuk nasi oyen. Power Cat, kucing sihat dan gembira. Ekspresi diikim inspirasi info Ria Islami menerusi ibrah kisah dalam Al-Quran bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Uda Kasim. Perkongsian kita pada malam ini berkenaan dengan wanita dalam Al-Quran. Ya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Betapalah Allah tu menjagakan wanita tu sampai diberitahu dah apa yang perlu dibuat, apa yang jangan dibuat. Siapa yang perlu diikut, siapa yang tak perlu diikut. Dan Alhamdulillah, cuma nak tahu juga lah dalam Al-Quran ada tak yang ayat-ayat Al-Quran yang membantu kita sebagai inspirasi lah sebagai wanita ni untuk meningkatkan lagi darjat mereka dan atau sebagainya. Macam inilah nak tahu juga macam mana Islam meletak kedudukan wanita dalam Al-Quran. Jadi bila kita teliti ayat-ayat Al-Quranul Karim, terdapat banyaklah kisah-kisah dalam Quran ni yang menampakkan Allah Ta'ala mengangkat darjat wanita. Mana bukan saja cerita benda tak elok, padahal tak ada pun itu. Mari kita tengok cerita-cerita elok dan cantik yang ada dalam Quran tentang wanita ini. Baik, kami sekalian nak ajak sedang pendengar rujuk surah Al-Qasas ayat 23. Ya. Bagaimana Allah menceritakan tentang dua gadis genit. Ya. Yang sangat solehah, ya tu, yang sangat baik
ya, yang akhir sekali telah memancing hati Nabi Musa alaihissalam. Wah, ya, bukan senang itu nak memancing hati Nabi Musa kan. Maklumlah dia kan Nabi kan, bukan senang ya. Tetapi itulah kehebatan wanita ini. Siapa dia? Kata separuh pandangan dia adalah anak Nabi Syuaib. Baik, ketika Nabi Musa alaihissalam lari meninggalkan Mesir kerana diburu oleh Fir'aun, dia telah pergi ke Madian. Ya, jadi bila sampai di Madian bukan negeri dia, ya. Jadi mungkin bila bukan negeri dia, budayanya budaya baru, cara hidup cara baru kan. Mesir lain, Madian lain ya. Jadi ketika itu dia terkejut melihat satu kejadian berlaku depan mata dia. Apa kejadian dia? Kita buka surah Al-Qasas ayat 23. Apa kata Allah? Allah ceritakan perkara ni kepada kita untuk kita ambil pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nas yaskuna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Qala ma khatbukuma? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ya, Qasas ayat 23. Cuba kita lihat. Allah menampilkan ciri-ciri wanita yang baik di dalam Al-Quran. Apa dia? Dan ketika Nabi Musa sampai ke telaga air di negeri Madian, ia dapati di situ sekumpulan orang-orang lelaki sedang memberi minum binatang ternakan masing-masing. Dan ia juga dapati di sebelah mereka ada dua perempuan yang sedang menahan kambing-kambingnya. Lalu dia bertanya, apa hal kamu berdua? Mereka menjawab, kami tidak memberi minum kambing-kambing kami sehingga pengembala-pengembala itu membawa balik binatang ternak masing-masing. Dan bapa kami seorang yang terlalu tua umurnya. Apa kita dapat belajar daripada ayat ini? Nabi Musa hairan. Agaknya di Mesir mungkin budayanya lain. Budaya di sana wanita dan lelaki ni orang kata sama-sama, bercampur. Tetapi di Madian ini dia tengok dua orang wanita bawa kambing. Ramai laki-laki lain pun bawa kambing juga nak bagi minum. Tetapi dua orang wanita ni tercokor jaga kambing dia. Tunggu je. Dia biarkan semua kaum laki-laki bagi kambing-kambing mereka minum. Nabi Musa bertanya, ma khatbukum? Apa hal kamu berdua ni? Itu, bagilah kambing kamu minum. Apa alasan kedua mereka ni? Ya Allah, salihahnya. Dia kata, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tak akan beri kambing kami minum sehingga pengembala lelaki itu membawa balik binatang ternak mereka. Artinya apa? Mereka tidak mau berikhtilat. Mereka menjaga maruah diri mereka. Tak nak bercampur. Sebab mereka tahu di sana ada negatifnya. Kan? Tidak seperti di barat. Benda itu biasa je. Kadang-kadang mereka duduk 20 tahun serumah tanpa ada ikatan apa-apa. Dia kata inilah moden. Tetapi Quran menzahirkan bagaimana ciri wanita solehah itu. Itu yang pandai menjaga maruah dirinya. Tak naklah. Kami biarlah abang-abang tu balik dulu. Kami berdua akan bagi kami minum. Ini akhlak mulia. Kan? Payah tu. Ya, nak dapat macam tu. Yang kedua, bila dia tengok Nabi Musa ni bertanya begitu, kata ni orang luar ni. Supaya tak timbul rasa su'uzon di hati orang bertanya, lalu mereka kata apa? Wa abuna syaikhun kabir. Kami ni perempuan, kami tahu ini sepatutnya kami tak berada di sini, tapi bapa kami dah tua lah. Jadi kambing-kambing ni siapa nak bagi minum? Kami lah ambil alih tugas dia. Jadi nak ceritanya bahawa kami ni bukan suka-suka keluar. Kalau tidak kerana ada urusan yang sangat penting, darurat, kami tak keluar. Tapi oleh kerana bapa dah tua. Di sini menunjukkan apa? Bukan saja menunjukkan bahawa kaum wanita itu disebut dalam Quran boleh menggalas tugas yang dibuat oleh kaum lelaki, tetapi menunjukkan juga bagaimana dia cuba menjauhi fitnah. Pertama sekali, fitnah yang mungkin berlaku bila berlaku percampuran dengan gembala-gembala lelaki. Yang kedua, mengelakkan fitnah sangka jahat terhadap kaum wanita. Kaum wanita ni kan dia orang kata dia sumber fitnah. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki semuanya fitnah. Sedih. Betul tak? Tapi betul lah. Sebab yang cantiknya wanita. Ya. Perhiasan dunia. Iya, perhiasan dunia. Tetapi mereka menyedari perkara itu.
Kan mereka cuba nak lari, jangan sampai orang pandang mereka sehingga mereka jadi bahan fitnah. Kan? Jadi ini ciri wanita solehah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini mengangkat derajat wanita, menceritakan kebaikan wanita. Ya, baik. Kemudian Nabi Musa pun tolonglah mereka tu. Itu ya. Tolonglah sebab mereka ni perempuan kan. Jadi perempuan ni memanglah Allah Taala lahirkan dia untuk disayangi kan, untuk dibelai gitu ya. Untuk ditolong. Jadi Nabi Musa tolong. Dia angkat penutup perigi tu. Angkat, wah, dua orang gadis genit ni tengok, sado abang ni. Gembala-gembala lelaki yang lain ramai-ramai yang angkat penutup tu, ni Nabi Musa angkat seorang aja. Wah, dia dah letak dalam fikiran dia, sado abang ni. Ya. Lepas tu diberilah kambing itu minum. Okey. Lepas tu ditutup balik. Jadi selesai tu, dua orang budak perempuan ni balik. Tak adalah dia minta ada nombor telefon ke apa kan. Tak ada. Ini wanita soleha yang menjaga maruah diri dia. Ada malu. Ada malu. Mereka pun balik ke rumah. Bila balik ke rumah, cerita pada ayah dia Nabi Syuaib alaihissalam. Kata setengah pendapat ya. Maka Nabi Syuaib tahu ini bukan sebarang orang ni budak ni. Kan? Maka Nabi Syuaib kata, panggil budak tu datang rumah, kita jamu dia, dia dah buat baik pada kita. Ini didikan ayah kepada anak perempuan dia. Maka Quran mencatatkan bagaimana budak perempuan ni dia pergi panggil Nabi Musa. Kan? Dia sangat menjaga kan. Dia sangat menjaga ya. Jom kita tengok dalam surah Qasas ayat 25, bagaimana ketika nak menjemput Nabi Musa tu bagaimana dia buat. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ya. Kemudian salah seorang daripada perempuan dua beradik itu datang mendapatkan Nabi Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu sambil berkata, sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu memberi minum binatang-binatang ternak kami. Jadi kalau kita orang Melayu ni kan, kita boleh gambarkan alas tehyak tu datang dengan tersipu-sipu kan, ambil kain batik tu letakkan kepala kan. Maknanya tak adalah orang kata dalam istilah Melayu kita galak sangat, ataupun istilah yang lebih kasar, maaf sebutlah, gedik sangat. Tak ada. Al-Quran menggambarkan bahawa wanita solehah itu dia alas tehyak, sentiasa menjaga malunya. Malu tu ada dalam hati. Itulah orang kata penyeri bagi seorang wanita. Kan, tengok Allah mengangkat, menceritakan tentang kebaikan wanita. Ya. Jadi ketika itu Nabi Musa setujulah nak pergi ke rumah mereka. Ketika itulah budak perempuan ni, oleh kerana dia tahu jalan nak ke rumah dia, maka dia duduk depan lah sebagai pemandunya. Nabi Musa duduk belakang. Bila Nabi Musa duduk belakang, ialah lelaki duduk di belakang, perempuan duduk di depan. Macam-macam tafsiran boleh dibuat. Betul tak? Tapi kisah ini tak diceritakan dalam Quran, tetapi dalam hadis Nabi SAW ada diceritakan. Hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, ketika Nabi ditanya tentang macam mana budak perempuan tadi boleh tertarik dengan Nabi Musa. Itu, maka diceritakan dalam hadis itu bagaimana dia tertarik dengan amanahnya Nabi Musa alaihissalam. Bila tu ketika Nabi Musa berkata, imshi khalfi wala tamshi amami. Adik jalan belakang abang, biar abang jalan di depan. Itu. Jadi perbuatan Nabi Musa, insan soleh ini, diperhatikan oleh gadis ini. Dia kata, tadi angkat batu, abang sado. Itu. Sekarang ini, ya Allah, dia boleh suruh aku jalan belakang. Sepatutnya lelaki ni ambil kesempatan lah patutnya. Kan? Maka dia dapat menilai, ini lelaki yang soleh. Sebab itu lepas tu terus mereka beri recommendation kepada bapa mereka supaya ambil abang ini bekerja dengan mereka. Ya tu? Dan ayat tersebut ialah pada surah Al-Qasas ayat 26. Dan ayat ini menjadi dalil yang dipegang oleh mana-mana organisasi Islam, mana-mana negara Islam, pilihan untuk mengambil orang jadi pemimpin. Kisah ini datang daripada gadis ini.
Cuba tengok ya. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Itu. Apa kata budak ni? Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang al-qawiyu al-aminu, yang kuat dan amanah. Maknanya Allah Ta'ala cerita bahawa kaum wanita di zaman dahulu tu, walaupun itu zaman tak ada internet, orang tak pergi ke bulan lagi, mereka sudah tahu seni kepimpinan, seni pengurusan. Kalau tidak, dia kata ambil je lah, siapa-siapa pun boleh lah ya. Tapi dah, setelah dia perhatikan, setelah diinterview lah katanya, kan, baru tengok abang ni sesuai, maka diberikan cirinya al-qawiyu al-aminu, kan. Jadi begini Al-Quran menggambarkan wanita di dalamnya. Ya, Quran menggambarkan wanita sebagai wanita yang Masya Allah hebat. Wanita cerdas. Cerdas. Ya, bukan saja sebagai orang kata ibu yang melahirkan anak, tetapi mereka itu digambarkan dalam Quran sebagai makhluk Allah yang hebat, yang memberi sumbangan kepada tamadun dunia. Kan itu ayat surah Al-Qasas 26 ini ayat yang memberi sumbangan besar kepada tamadun dunia. Kan kita nak memilih pemimpin sifatnya al-qawiyul amin. Kan kalau dia tidak ada kekuatan ilmu, kalau dia tidak ada kekuatan tubuh badan pun, macam mana dia nak memimpin? Kerana al-amin kalau dia kuat pun, tapi kalau dia tidak amanah, macam mana dia nak melahirkan sebuah negara yang kuat? Idea ini bukan datang daripada lelaki tu, datang daripada seorang perempuan. Tengok bagaimana Quran mengangkat derajat seorang wanita. Ya. Jadi kesimpulannya, bacalah Quran. Betul. Sebab bila kita baca Quran, banyak benda-benda baru yang kita akan dapat. Jadi rugilah kalau orang tak baca Quran, rugilah kalau orang tak nak memperdalami ilmu-ilmu Al-Quran. Ya. Kan dengar ni macam ya Allah terlionnya nak. Mana lepas ni memang kena bukan sekadar baca, tadabbur dan juga faham isi kandungannya. Sebelum ni kita cerita tentang Puteri Sabak pun dah Ratu Sabak pun rasa macam dah besar, dah wanita diangkat dalam Al-Quran. Kalau kita tengok dalam cerita Ratu Sabak tu, bukan saja Allah mengangkat derajat wanita, burung hudhud pun angkat derajat wanita. Masya-Allah. Ya, kalau kita tengok laporan yang diberikan oleh burung hudhud kepada Nabi Sulaiman ketika dia jalan di negeri Sabak, dia kata apa? Kita boleh buka dalam surah An-Naml ayat 23. Ini laporan burung hudhud ni. Dia pun pandai menilai. Wanita ni hebatnya. Apa kata dia? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Kata dia, sesungguhnya aku dapati seorang perempuan memerintah mereka dan ia telah diberikan kepadanya serba-serbi daripada tiap-tiap sesuatu yang diperlukan, dan ia pula mempunyai singgasana yang besar. Dia angkat, dia kata Puteri Balqis tu istananya besar, tenteranya ramai, apa saja yang diperlukan untuk menguatkan negara dia, Allah ada pada dia. Maknanya kalau dia dapat negara tu. Makna makmur. Nak memakmurkan negara bukan mudah tau. Itu nak menjadikan negara itu cukup serba-serbi itu, ini bukan mudah. Tetapi Quran cerita ada seorang puteri nama Balqis. Hebat Puteri Sabak itu. Ya. Jadi siapa kata dalam Quran merendahkan wanita? Tak adalah. Banyak wanita-wanita yang cemerlang dan gemilang disebutkan cerita mereka dalam Al-Quran. Kerana itulah kalau kita dapat lihat para sahabat, para sahabiah di zaman Nabi, kehidupan mereka banyak terpengaruh dengan cerita-cerita wanita-wanita cemerlang dalam Quran ini. Masya-Allah. Boleh saya ambil satu contoh? Boleh. Ada masa lagi? Ada sikit lagi. Kisah Asma binti Abu Bakar. Masya-Allah. Ya Allah, hari ini dunia Islam sedang menunggu-nunggu bilakah akan lahir Asma di amat bonda dia. Bilakah akan lahir? Ya, sebab kita tengok, yalah, bukan nak cakap apalah, wanita-wanita pada hari ini mungkin agak tersibuk sikitlah dengan emas peraknya. Tersibuk sikitlah dengan orang kata, yalah, dunia glamournya itu sebagainya. Ya, tapi kita tengok bagaimana para sahabiah, sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka sangat-sangat terpengaruh dengan kisah-kisah orang-orang cemerlang ini. Asma binti Abu Bakar, siapa tak kenal dia? Ketika Nabi SAW nak berhijrah ke Madinah, siapakah wanita yang sanggup mengikat
makanan-makanan di tubuh badannya, dia koyakkan bengkoknya, satu buat ikat perut, satu lagi buat ikat makanan Rasulullah. Itulah Asma binti Abu Bakar. Itu kisah ketika dia masih remaja. Para sahabiah yang terpengaruh dengan kisah wanita-wanita cemerlang ini, bukan saja cemerlang ketika remaja, ketika mereka dah tua pun mereka tetap menjaga kecemerlangannya. Jom kita tengok Asma binti Abu Bakar ketika itu sudah buta. Dah tua, dah buta dah. Dia ada seorang anak bernama Abdullah bin Zubair. Asma binti Abu Bakar berkahwin dengan Zubair bin Awam, pemanah yang pertama dalam Islam. Dapat anak nama Zubair bin Awam. Ya, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Berlakulah orang kata satu konflik dalam negara ketika itu, ya, peperangan antara Abdullah bin Zubair melawan kerajaan Bani Umayyah. Itu ijtihad mereka lah, ya, kita tak ulas kat situ. Jadi sampai satu ketika memang dah Abdullah bin Zubair ini menemui kekalahan. Dia melarikan diri dalam Masjidil Haram. Ketika itulah ibunya Asma binti Abu Bakar yang telah tua ini datang berjumpa anak dia. Abdullah bin Zubair yang sudah kepenatan dan berada dalam suasana kalah itu jumpa dengan ibu dia, minta pandangan. Pandangan ini kita kena tulis dengan tinta emas. Kata-kata Asma binti Abu Bakar ni perlu ditulis dengan tinta emas. Sebab kita nak lahirkan para mujahidah di abad ini. Kan bila kita lihat bumi Palestin berjaya menghadiahkan para syuhada untuk perjuangan Islam ini, kita dapat lihat bagaimana Gaza berjaya melahirkan mujahidah-mujahidah. Kita nak di Malaysia pun begitu juga. Maka kisah Asma binti Abu Bakar ini mesti dianalisa dan mesti kita sebarkan kepada semua wanita. Supaya mereka tahu bahawa, hey, wanita Islam itu bukan wanita yang lembik. Wanita Islam itu bukan wanita yang hanya lalai dengan emas perak mereka, tetapi mereka yang menjaga perjuangan hidup mereka dengan perjuangan Islam. Mari kita lihat. Kata anak dia kata, Mami, anak manja. Dia kata, Ma, ya ummah, khazalani nas hatta walidi wa ahli falam yabqa mai ila al-yasir mimman laysa indahu min ad-dafa akthar min sabri sa'at. Dia kata, Mak, aku dah kalah ni, Mak. Saya dah kalah, Mak. Habis keluarga saya, habis tentera saya, yang tinggal ni je lah. Kami terkepung dalam Masjidil Haram ni. Apa kami nak buat? Aku perlukan pandanganmu, wahai ibu. Nampak tak? Kalau setengah ibu dia kata, eloklah kau. Buat apa buat kerja yang tak senonoh ni? Elok-elok duduk rumah tengok TV yang kamu pergi melawan ni buat apa? Betul tak? Ya? Habislah. Kalau ibu-ibu di abad ini begitu, kita akan lahirkan anak-anak yang lembik lah. Anak-anak yang hebat seperti di Gaza itu kita takkan dapat lahirkan. Tapi cuba tengok Asma binti Abu Bakar ketika telah tua, apa pesanan dia kepada anak dia. Kata beliau, wallahi ya bunai, ya, ya bunai, a'lam binafsika, engkau lebih tahu tentang diri engkau, ya. In kunta ta'lamu annaka ala haqq wa ilaihi tad'u famdilahu. Jika engkau tahu bahawa perjuangan kau ini benar, teruskan perjuangan ini, jangan undur, jangan menyerah, ya. Faqad qutila alaika ashabuka, kawan-kawan seperjuangan kau ramai yang telah terbunuh. Takkan kau nak duduk? Maka kalau mereka mendapat syahid, mengapa kau tidak cari syahid itu? Itu maksud dia. Jadi kata-kata dia ni panjang. Elok kita jadikan satu program yang lain pula lah. Cuma nak tengoknya bahawa bagaimana dia tak benar ke anak dia menyerah diri. Kalau betul dalam perjuangan ini, apa yang diperjuangkan itu betul, teruskan. Maka anak dia berpeganglah untuk pegang. Teruskan perjuangan. Akhir sekali dia terus melawan dan kalah. Ketika kalah itu, anaknya itu dibunuh lah. Kata, ada sebagian cerita kata mayatnya itu digantung depan Kaabah dan diluka-lukakan lah katanya. Tapi wallahu alam, ya. Ketika itulah, ketika anaknya telah meninggal dunia, telah syahid, Asma binti Abu Bakar datang, dia raba tubuh badan anak dia. Ketika itu dia menitiskan air mata. Apa kata musuh kepada anaknya? Orang tua, sekarang baru nak nangis. Mengapa tadi tak cakap elok-elok pada anak supaya menyerah diri aja? Kata-kata Asma yang saya nak sebut ni mesti ditulis dengan tinta emas. Apa kata dia? Dia kata, saudara, saya menangis bukan kerana saya menyesali anak saya meninggal dunia, rohnya terbang ke syurga. Tetapi saya menangis kerana mengenangkan saya sudah tua dan saya tidak dapat melahirkan anak lagi.
Kalau sekiranya saya muda, saya akan lahir 10 orang anak seperti ini untuk melawan kamu sehingga jatuh jahiliah yang kamu bawa. Ya Allah, mana kita nak cari wanita seperti ini ya? Ya, tapi insya-Allah dengan tarbiyah Al-Quran, bila wanita-wanita kita diberikan tarbiyah daripada Al-Quran ini, insya-Allah kita akan dapat lahirkan Asma binti Abu Bakar. Oh, Masya Allah, dia remam dulu Ustaz. Tapi itulah, mana kisahnya yang kena teliti betul-betul Ustaz kan. Masya Allah. Dan Alhamdulillah, kita dapat belajar banyak perkara. Terutamanya wanita lah untuk segmen kita pada malam ini, wanita dalam Islam, dalam Al-Quran. Namun juga membawa lelaki lah kita ni nak jadi wanita yang menjadi perhiasan terindah di dunia, nak jadi ketua bidadari di syurga. Dia punya formulanya ada kat dalam Al-Quran. Ada lah. Kena rajin baca Al-Quran. Kalau nak cemerlang, ikut orang cemerlang lah. Ya, Masya Allah. Copy and paste. Yes, orang cemerlang dalam Quran seperti siapa? Seperti isteri Firaun, Asia. Ya, seperti Balqis, orang cemerlang. Seperti anak Nabi Syuaib, ya, Kharijah binti Khuwailid, Masya Allah. Banyak lagi insan-insan wanita cemerlang dalam Quran. Ikutlah mereka. Ya Allah. Contoh dah ada, ikut saja. Tadi Ustaz dah bawakan sedikit untuk kita lagi pencetus sebenarnya Ustaz kan. Pencetus untuk kita mencari lebih lagi dalam Al-Quran. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan mendengar, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami.